Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua ahli panel kerana hadir. Pada hari ini kita akan berforum berkaitan dengan falsafah dan isu semasa. Kita sediakan dua isu semasa untuk dibincangkan dalam forum ini. Yang pertama berkaitan isu penghinaan institusi diraja. Kedua berkaitan isu menyambut perayaan Hari Krismas. Okey, jadi sejarah ringkas berkaitan dengan institusi diraja. Malaysia adalah antara negara di dunia yang mengamalkan sistem pemerintahan raja berperlembagaan. Ini merupakan warisan sistem politik yang kekal sehingga ke hari ini. Okay, jadi pada awal permulaan Tanah Melayu ni, perlembagaan ataupun raja bersifat mutlak, maksudnya berkuasa mutlak. Tapi setelah campur tangan daripada pihak British dan orang Inggeris, jadi konsep raja berkuasa mutlak ni berpindah kepada raja berperlembagaan. Okay. Seterusnya berkaitan dengan rukun negara, yang mana sejarah ringkas rukun negara ni tercetusnya apabila berlaku permusuhan kaum. Rasanya semua sedia maklum berkaitan peristiwa 13 Mei 1969. Yang mana ada rusuhan antara kaum. Jadi di situlah terhasilnya rukun negara, yang mana kita ada 5 prinsip rukun negara: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, dan kesopanan dan kesusilaan. Okey, jadi kita berbalik kepada isu yang pertama, iaitu isu berkaitan penghinaan institusi diraja. Jadi soalan saya yang pertama untuk saudara Amar, adakah dengan menghayati rukun negara dapat membendung masalah penghinaan terhadap institusi diraja? Okey, dipersilakan saudara Amar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, terima kasih kepada puan moderator atas soalan yang telah diajukan. Jadi, bila kita sebut mengenai isu penghinaan terhadap institusi diraja, maka secara jelas kita dapat gambarkan sikap buruk dan negatif segelintir masyarakat kita yang tidak menghayati prinsip rukun negara yang kedua secara menyeluruh, iaitu kesetiaan kepada raja dan negara. Bagi pendapat peribadi saya sendiri, penghinaan terhadap institusi diraja ini tidak sepatutnya boleh berlaku dalam sesebuah negara yang mengamalkan sistem raja berperlembagaan, yang mana meletakkan raja sebagai kuasa yang tertinggi, khususnya dalam menguruskan hal ehwal agama Islam. Malah perbuatan menghina institusi diraja ini patut dikenakan tindakan yang tegas mengikut undang-undang bagi memastikan martabat institusi diraja terus dihormati oleh semua pihak. Jadi tindakan ini perlu diambil serius oleh semua pihak, kerana perbuatan menghina institusi diraja ini seolah-olah mencabar kesucian agama Islam itu sendiri. Jadi bagi menjawab soalan yang telah diajukan oleh puan moderator, jawapan saya ialah ya. Dengan menghayati rukun negara, kita akan dapat membendung masalah penghinaan terhadap institusi diraja. Dalam konteks falsafah, rukun negara yang dirasmikan pada tahun 1970 merupakan falsafah bagi negara Malaysia, iaitu diumpamakan sebagai membina diri besar Malaysia. Ia bertujuan bagi membudayakan falsafah dalam diri setiap masyarakat agar mereka dapat berfikir dan bertindak secara menyeluruh dan mendalam, serta mengambil pelbagai faktor dalam membuat satu-satu keputusan. Menurut Profesor Madya Dr. Amran Muhammad, Ketua Penyelaras Kursus Falsafah dan Isu Semasa, rukun negara merupakan dokumen penting yang mana menjadi asas dalam membina peradaban Malaysia yang kukuh. Menurut beliau, setiap rakyat Malaysia perlu menghormati sistem raja berperlembagaan yang diamalkan di Malaysia serta setia kepada Malaysia, yang mana bertepatan dengan prinsip rukun negara yang kedua yang mempunyai elemen falsafah politik dan negara bangsa. Jadi dapat saya simpulkan di sini bahawa perlunya penghayatan setiap rakyat terhadap rukun negara bagi melahirkan individu masyarakat yang mempunyai sikap kecintaan dan kebanggaan terhadap negara, supaya dengan itu isu-isu seperti penghinaan terhadap institusi diraja ini dapat dibendung secara menyeluruh. Jadi saya rasa itu sahaja jawapan saya berkenaan dengan isu yang diutarakan. Balik semuanya kepada puan moderator. Okey, baiklah. Terima kasih saudara Amar atas pasaran rasa sangat padatlah dengan jawapan dan isi yang bernas, dan eloknya kita ambil iktibar dan pengajaran daripada apa yang Amar katakan sebentar tadi. Jadi rukun negara ni adalah satu asas yang terpenting lah. Sekiranya semua orang mengamalkan, pasti sesebuah negara itu dapat dijalankan dengan lancar, kerana rukun negara itu sendiri
terhasil atau terjadi untuk mendapatkan kesepaduan masyarakat. Okey, baiklah. Soalan saya yang kedua, saya tujukan kepada ahli panel kita yang kedua, Syafiq. Apakah sebab berlaku penghinaan terhadap institusi diraja semakin berluasa dan bagaimanakah falsafah pendidikan kebangsaan ini dapat membentuk individu yang lebih baik akhlaknya? Okey, dipersilakan panel kita yang kedua. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator atas soalan yang ditanya. Jadi, sebab apa berlakunya ataupun wujudnya penghinaan terhadap institusi diraja ni yang semakin berleluasa? Jadi, sebabnya masyarakat, sesetengah masyarakat pada hari ini, khususnya golongan muda, kurangnya penghayatan dan mengambil berat tentang sejarah tanah air kita ini dan sejarah bagaimana terbentuknya institusi diraja tanah Melayu ini. Jadinya, tanpa kita kenal ataupun menghayati sejarah tanah air ini, selagi itulah wujudnya individu-individu ataupun masyarakat yang suka menyebarkan kebencian dalam kalangan masyarakat Malaysia yang pelbagai kaum. Kerana tanpa kita kenal kan apa ni sejarah tanah Melayu ini, seperti mana pepatah Melayu ada menyebut, tak kenal maka tak cinta. Jadi itulah kepentingan untuk kita menghayati dan mendalami apakah sebenarnya setiap institusi yang ada di Malaysia ini, khususnya institusi diraja, kerana raja merupakan payung bagi rakyat yang berlindung di bawahnya. Okey, bagi falsafah pendidikan kebangsaan ini pula, setiap individu ni dia mempunyai kepentingan supaya setiap individu ni menghayati falsafah pendidikan kebangsaan, kerana falsafah pendidikan kebangsaan ini khusus untuk membentuk diri individu yang seimbang dan harmoni serta sempurna dari sudut kesemua potensi, iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelek. Dan salah satu matlamat falsafah pendidikan kebangsaan ini ialah untuk melahirkan rakyat yang memahami serta mengamalkan prinsip hukum negara dan bersikap toleransi sesama rakyat untuk mewujudkan perpaduan berbilang kaum. Okay, jadi itu saja daripada saya. Okay, wallahualam. Okay, baiklah. Terima kasih panel kita yang kedua, saudara Syafiq, atas kupasan yang sangat bermakna lah saya rasa kan untuk menjawab persoalan kita tu. Okay, jadi tanpa berlengah lagi masa, saya teruskan dengan isu yang kedua, yang mana isu berkenaan dengan menyambut perayaan Hari Christmas. Sebenarnya isu ni bukanlah satu isu yang baru. Seperti mana yang kita tahu, setiap tahun pasti akan ada je isu ni. Isu menyambut perayaan Hari Christmas. Yang paling terbaru sekali tahun lepas berkenaan dengan selebriti kita sendiri. Dan apa yang ingin kita ketengahkan di sini adalah kerana beliau berhujah menggunakan logik. Maksudnya pemikiran logik digunakan. Seperti mana yang kita belajar dalam falsafah dan isu semasa berkaitan logik dan falasi. Apa kesan negatif dia, fikiran logik ni bukan hanya pada individu itu sendiri, malah kepada kelompok ataupun environment yang duduk di situ. Okey, jadi persoalan yang akan saya ajukan kepada panel kita yang ketiga, Anis Hafidah, berkenaan dengan baru-baru ini dikatakan bahawa terdapat seorang selebriti yang menyambut Hari Christmas. Jadi apakah pandangan anda terhadap golongan yang beragama Islam yang menyambut Hari Christmas? Okey, silakan saudari Anissa Fida. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada saudara moderator kita. Okey, disebabkan kita hidup berbilang bangsa di Malaysia, jadi mesti ramai orang yang berfikir bahawa umat Islam ni boleh menyambut perayaan lain. Jadi bagi isu ini, saya yakin bahawa ramai lagi di antara kita yang berfikir bila ada je sambutan perayaan dari agama lain, kita sebagai umat Islam ni boleh sambut ikut adat dan cara-cara mereka. Tapi hakikatnya tak boleh. Pada pandangan saya, golongan yang bercakap boleh tu, sebenarnya mereka bercakap menggunakan logik. Hakikatnya kita sebagai Muslim tidak boleh lah ikut cara mereka. Contohnya baru-baru ni bagi isu selebriti yang menyambut Christmas. Saya yakin beliau memberikan hujah logik di mana beliau mengatakan bahawa sebagai kawan kepada non-Muslim tersebut, tidak salah sekiranya beliau pergi menyambut Hari Christmas dengan dress code yang diberi oleh tuan rumah. Kerana kata beliau sebagai tanda untuk kita menghormati mereka. Beliau menambah lagi,
dengan memberi hujah logik di mana ketika perayaan kita sendiri, contohnya Aidilfitri atau sambutan perayaan Aidiladha, orang yang non-Muslim ni mereka ikut juga cara kita. So, orang lain akan fikir logik juga kan. Padahal dalam Islam ada larangan tentang menyambut hari Christmas. Jadi bagi menjawab isu ini, kita boleh membidas hujah mereka dengan menggunakan sumber-sumber yang telah Mufti keluarkan yang akan diterangkan oleh ahli panel kita yang kedua. Jadi sebagai Muslim, kita mestilah berperanan dalam mengkaji sesuatu perkara dengan merujuk pada sumber yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Saja. Okey, terima kasih saudari Anisa Fida atas penerangan. Saya terpaku mendengar penerangan saudari. Okey, baiklah. Soalan yang seterusnya berkaitan, saya ajukan kepada panel kita yang keempat. Apakah hukum orang Islam menyambut perayaan Christmas dan memakai pakaian yang melambangkan perhiasan berkaitan Christmas? Okey, dipersilakan saudari Anis Hafiza. Assalamualaikum. Terima kasih kepada saudara moderator kita di atas soalan itu tadi. Berbalik kepada soalan itu, hukum menyambut perayaan Christmas adalah haram hukumnya. Ini disebabkan kesalahan akidah yang dianuti oleh mereka. Malah secara umum, perkara ini juga turut disamakan seolah-olah kita ni turut sama menyokong pendirian dan pegangan mereka. Seorang Muslim ni sebenarnya tak boleh sama sekali melibatkan diri apatah lagi mengiktiraf apa-apa perkara yang melibatkan akidah agama lain. Berdasarkan surah Al-Kafirun iaitu ayat yang ke-6. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Lakum dinukum waliyadin. Maksudnya, bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku. Jadi, jelaslah kat sini hukum menyambut perayaan Christmas ni memang tak boleh, memang haram untuk orang Islam menyambut. Manakala bagi isu pemakaian yang melambangkan perayaan Christmas, menurut Mufti Wilayah Persekutuan, pemakaian perhiasan ataupun yang berkaitan dengan hari Christmas seperti pemakaian topi Claus ataupun meletakkan pokok Christmas adalah tidak dibenarkan. Seorang Muslim tidak dibenarkan untuk meniru ataupun memakai apa sahaja simbol atau pakaian yang mempunyai kaitan dengan agama lain. Ini juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Maksudnya sesiapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk dari kalangan mereka. Jadi, buat apa kita nak ikut budaya ataupun kaum lain sedangkan kaum kita sendiri pun pakaiannya lebih indah. Okey, itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada saudara moderator. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih penjelasan daripada ahli panel kita yang keempat. Sangat jelas, tepat dan padat. Saya simpulkan di sini bahawa sebenarnya umat Islam mempunyai tanggungjawab untuk mempelajari ilmu Islam itu sendiri. Kenapa kita perlu untuk mendalami ataupun terlalu menjaga agama lain sedangkan agama kita sendiri kita tak menjaganya. Kita tak habis kaji lagi agama kita, kita dah terus cakap, oh kita kena hormat agama dia. Sebenarnya mereka sendiri pun tak minta untuk dihormati atau disambut perayaan tu. Jadi sebenarnya segala hukum hakam yang ada ni telah pun dikeluarkan oleh fatwa, ada fatwa sendiri, ada juga ulama-ulama kita telah memperjuangkan berkaitan dengan hukum ni. Jadi masyarakat umum sepatutnya mempunyai tanggungjawab untuk mencari dan rasa ada tanggungjawab untuk terus mengekalkan segala-gala ilmu agama mendalami sebelum berhujah, kerana hujah daripada segi logik ni dan logik dan falasi ni merupakan satu hujah yang bukan berlandaskan falsafah. Jadi seterusnya untuk panel kita yang terakhir, saudara Arif mungkin boleh buat kesimpulan berdasarkan kedua-dua isu yang telah kita bincangkan tadi. Okey, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua yang dirahmati. Saya tidak menyangkal pandangan keempat-empat rakan panel saya. Justru saya ingin membuat kesimpulan sedikit pada isu kedua, iaitu isu pemakaian seakan-akan hari Christmas. Cerita pemakaian yang menjadi syiar agama lain sudah dianggap sebagai tasyabuh, iaitu penyerupaan, apatah lagi jika ia melibatkan perhiasan yang menjadikan sesuatu lambang pada sebuah agama tersebut. So, sambutan bersama mereka memang tak boleh ataupun dilarang, cukup hanya sekadar sebagai tanda menghormati agamanya dan tidak lebih daripada itu.
tidak dinafikan lagi bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia dengan pelbagai bangsa dan agama agar manusia boleh saling mengenali dan memahami. Ini berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Maksudnya, wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari laki dan perempuan dan kami telah menjadikan kamu berbagai-bagai bangsa dan bersuku puak supaya kamu berkenal-kenalan dan beramah mesra di antara satu sama lain. So, berbalik kepada isu penghinaan diraja pula, saya dapat menyimpulkan bahawa perlu diambil berat oleh semua golongan masyarakat. Sebab kalau golongan tua berat, apatah lagi golongan muda. So, golongan muda kena main peranan supaya kena jaga institusi diraja untuk menjaminkan masa hadapan yang lebih cepat. Jadi masyarakat perlulah bijak menggunakan kebebasan bersuara yang diberi kerana setiap kenyataan dan perbuatan mempunyai batasan agar tidak keterlaluan yang boleh menyebabkan keharmonian negara menggugat. Terima kasih. Okay, baiklah, terima kasih panel kita yang terakhir kerana membuat kesimpulan atau menyimpulkan sekaligus kedua-dua isu yang telah kita bincangkan. Jadi saya rasa tiada apa lagi yang perlu saya perkatakan. Terima kasih kepada semua ahli panel yang memberi pendapat dalam forum kita ni berkenaan dua isu. Jadi saya tutup majlis kita di sini sahaja. Sekian, terima kasih.